Ini satu undang-undang yang paling sial dalam sejarah Malaysia. Dan haram jadah yang bertanggungjawab ni ialah Sabit. Ini orang macam mana pun memang kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Stanley Paul Agustin adalah juga berbentuk SD. Dia mengakui bahawa hubungan di antara isteri beliau Nik Haji bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. So benda tu sama juga dengan SD yang telah pun diikrarkan oleh suami dan juga anak kepada Tan Sri Zeti. Cuma dalam Law of the Jungle Malaysia ni nampaknya seolah-olah macam akuan bersumpah ni dah tidak ada nilai. Boleh ditutup dengan begitu mudah. Selagi mana mereka ini berada di pihak Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan 2.0 PN maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Ini yang menyebabkan kita merasa agak kecewa sebab orang-orang UMNO yang belum tentu betul telah dituduh, belum tentu betul tuduhan ke atas mereka ni telah dituduh, walaupun Peguam Negara sebelum ni telah mengisytiharkan bahawa tidak ada kes dalam kes SRC International ke atas Datuk Seri Najib. Bagaimana mungkin boleh ada kes kalau misalnya yang memasukkan duit itu ke dalam akaun amanah ialah Nik Faisal, yang menjaga akaun amanah itu juga ialah Nik Faisal, dan Nik Faisal bertugas dia ada kerjasama dengan Jolo, dan Jolo pun seperti mana yang kita sedia maklum, dia menjalankan kerjasama dengan pegawai-pegawai daripada M-Bank yang menyebabkan hari ini M-Bank telah pun diminta untuk membuat pembayaran sebanyak 2.83 bilion ringgit. Bukan kecil kerana penglibatan mereka dalam jenayah bersama dengan Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB. Jadi yang menjadi persoalan hari ini, kenapa orang-orang yang betul-betul terlibat, contoh macam dalam prosedur mahkamah dah jelas lagi bersuluh, iaitu Jolo memberi arahan yang jelas kepada Joanna yang telah didedahkan melalui BBM Messenger di antara mereka berdua, supaya jangan sesekali maklumat berhubung akaun tersebut dihantar kepada Datuk Seri Najib. Kerana ada sekali mereka tersilap hantar, Jolo melenting, marah sebab Datuk Seri Najib tahu tentang ada satu transaksi yang meragukan yang menyebabkan Datuk Seri Najib meminta pegawai dia untuk cek dengan M-Bank kenapa benda tu boleh berlaku. So ini jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo dan Zeti beserta dengan Sikitan. Kesitan. Sebenarnya ada beberapa orang lain yang menjadi saksi, tetapi sebenarnya dia juga adalah culprit. Tapi sehingga sekarang orang tak tahu. InsyaAllah sikit hari lagi kita akan tahu. Ada satu benda yang besar akan letup tak lama lagi. Okey, dengan dia. Dan daripada Putera Arab Saudi. This is a political fund. Tidak pernah dalam sejarah political fund kena bayar income tax, kena cukai pendapatan. Tak ada. Hanya bila Sabin haram jadah ni, bila Sabin ni, itu sebab aku tak apa, dia nak buat aku macam mana pun, aku tunggu je. Bila aku disqualify, macam Datuk Najib nanti sikit hari lagi akan disqualify untuk bertanding. Mahkamah Datuk Najib boleh lepas, tapi kena ingat, bila income tax kenakan Datuk Najib dengan 1.6 bilion.
macam mana Datuk Najib nak cari 1.6 bilion? Tak boleh. Dan Datuk Najib kena bayar dulu. Kalau dia nak negotiate, nak minta kurang, nak apa, bayar dulu, baru boleh negotiate. Ini satu undang-undang yang paling sial dalam sejarah Malaysia. Dan Haram Jadah yang bertanggungjawab ni ialah Sabit. Ini orang macam mana pun, memang kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Orang yang buat nyaya kat orang UMNO ni. Sebab ramai ahli-ahli parlimen kita, kalau lepas sekalipun kes mahkamah ni, takkan boleh lepas. Macam anak Najib last kali kena bayar apa? 50 lebih juta. Yana hadiah perkahwinan dapat rumah daripada mak mentua. Kena bayar 10 juta. Masuk akal lah. Dia belajar lagi masa tu. Zalim tak zalim? Aku dulu kerja dengan Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan tak ada bagi bajet. Kita dapat peruntukan daripada Menteri Kewangan untuk buat program jelajah memahami dasar ekonomi negara. Sekarang dia orang nak rembat kita sekarang. Semua duit untuk kerja ni pun dia cukainya kita. Betul, aku memang ini orang satu, aku akan devoted my life untuk kerja ke orang macam ni. Orang yang menganiaya orang, kita takkan bagi lepas. Datuk, dari segi kuasa, Ketua Pengarah ataupun CEO Lembaga Hasil dan Negeri kan, diorang ada akta diorang sendiri kan. Dia dah pencen. Siapa yang bagi dia sambung? Zafrul bagi dia sambung. Dah pencen. Sebab apa? Sebab dia punya tugas cukup baik dalam menganiaya orang UMNO. Aku tengah kumpulnya dia punya rekod rasuah dia. Tunggu je. Kita dah buat kajian. Aku tunggu masa letup, aku letup. Aku bagi tanam bulan ni. Ini orang memang personally. Sebab bukan hanya aku yang kena, tapi ramai kawan-kawan lain kena. Dan Datuk Najib ni sangat cerah tak boleh bertanding pilihan yang akan datang. Bukan pasal kes mahkamah. Masuk akal tak? Donation yang Datuk Seri Najib terima selaku pengurusi Barisan Nasional adalah untuk semua 222 ahli parlimen, semua 500 lebih Dewan Undangan Negeri yang bertanding atas tiket BN. Pertama, tak pernah dalam sejarah donation untuk ahli politik dikenakan cukai pendapatan. Tak pernah. Okey. Yang kedua, yang Datuk Seri Najib terima 681 juta US dollar. Convert bila masuk tu 3.05 US dollar punya tukaran asing 3.05. So duit yang masuk tu lebih kurang 2.076 macam tu. Yang bila dia pulang balik 620 juta US dollar. Sebab apa? Sebab ketika itu currency US dollar tu sudah naik, kos dia lebih tinggi, 3.30. So dia pulangkan tu, beza dia cuma 31 juta. Dia terima sumbangan dan dia pulangkan balik, tapi dia kena cukai pendapatan 1,600 lebih juta ringgit. Nak bayar macam mana? Kau tak boleh negotiate. Kau kena bayar dulu. So mana nak cari 1,600 juta ringgit? Dan undang-undang negara ni tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Sebab lembaga hasil dan anyaya kita ni tak boleh buat apa. Kalau kau tak bayar, kau tak boleh negotiate. Mana nak cekau? Kalau 1.6 juta, mungkin Datuk Seri Najib boleh minta tolong dengan orang. Kalau 1,600 juta ringgit, nak cari mana? Nak cari mana? Adil lah macam ni? Adil ke politik macam ni? Ini politik bangsat tau. Kau tak boleh lawan orang secara gentleman. Kau penjarakan orang. Kau gunakan lembaga hasil untuk disqualify orang tu. Inilah Sabin nama dia. Kau tunggu je masa dia. Aku tunggu je. Tukar kerajaan, ini orang kita cari. Kita akan sumbat dia. Kita akan pastikan dia akan bertanggungjawab ke atas semua salah guna kuasa yang dia buat. Okey, berbalik pada political fund tu, agak
pelik fund ni dikenakan cukai tu. Kalau macam tu Pakatan Harapan dapat sokongan daripada Kau tengok anak Mahathir ada bayar cukai? Kau tengok Mahathir ada bayar cukai? Tak ada, babe. Aku dah check. Syarikat-syarikat dia ada bayar. Tapi Mahathir tak ada. Anak-anak dia tak ada. Koroni dia pun ada tak bayar. Dulu masa Datuk Seri Najib baru suruh seorang tu bayar kan. Apa Lim Kim Yew ke apa kan. Dah bising. Dah Mahathir sebat Datuk Najib. Baru suruh bayar cukai sikit. Ini apa dia buat lampau. Okey. Boleh. Alright. okay. So dalam politik Malaysia tidak ada. Kalau dana politik kena cukai, DAP berapa ratus juta dia dapat? Mahathir sendiri dapat daripada Iran. Mahathir sendiri dapat daripada banyak toke-toke. Ada pernah kena cukai? Tak pernah. Tak pernah. So, kau boleh terima ke benda-benda zalim macam ni dia buat pada pemimpin-pemimpin UMNO? Tak boleh, bro. Tak boleh. Kita tak boleh bagi diam orang macam ni. Kita kena make sure. Aku bukan nak berdendam, tapi ni satu orang memang aku dendam tu. Aku tunggu masa je. Kan? Tukar kerajaan ini orang yang zalim ni, kita pastikan. Semua salah guna kuasa dia, kita akan heret ke mahkamah. Kan? Kau dah pencen masa tu pun, kita akan heret juga. No excuse. Okey, Datuk Sama juga. Kau pernah dengar Mahathir cakap bahawa duit 1MDB ni duit curi. Betul tak? Semenjak bila pencuri, perompak kena cukai? Masuk akal lah. Hanya haram jadah Sabin je yang buat macam ni. Betul-betul sial lah. Aku minta maaf cakap lah. Aku dengan ini haram jadah ni memang aku tak bertahan. Aku pendam je. Betul tak masuk akal kan? Betul tak masuk akal. It's too much.